Perjalanan ke Islam. Kita mengatakan bahawa sebilangan orang akan mengambil masa untuk masuk ke Islam. Tetapi ia tidak berbeza walau selepas Islam. Kemajuan anda walaupun setelah masuk ke dalam Islam akan mengambil masa. Ia tidak akan berlaku dalam sekelip mata. Ada beberapa sahabat yang bermula dari benar-benar menentang Islam, tapi akhirnya bertukar menjadi benar-benar tunduk kepada Allah dan sepenuhnya untuk Islam. Dan kemudian ada beberapa sahabat Nabi SAW yang berjuang. Mereka terpaksa berjuang kerana ia suka. Ia tidak mudah bagi mereka. Tak, bukan setiap sahabat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan semua orang Umar radhiyallahu anhu. Tidak. Setiap orang berada pada tahap yang berbeza. Mengapa anda fikir generasi terbaik? Yang terbaik dari semua generasi ketika ayat datang mengenai alkohol. Ketika ayat datang mengenai alkohol, wahyu turun sekali jalan atau secara berperingkat? Mereka datang secara berperingkat. Boleh anda bayangkan, mereka ini adalah golongan yang terbaik. Golongan beriman yang terbaik dari semua generasi lain yang akan datang dan yang terbaik dari kesemua generasi. Allah tidak memaksakan perubahan drastik kepada mereka secara kolektif dan dengan segeranya. Dia tidak menjangkakan kelemahan akan hilang secara tiba-tiba. Walaupun dalam wahyu akhir yang berkaitan dengan khamar, yang berkaitan dengan pengambilan alkohol dan wine, Allah Azza wa Jal menerangkannya sebagai rijsum min amali asyaitan, kekejian, kejahatan dari kerja iblis. Sekarang saya mahu anda memikirkan perkara ini. Jika alkohol memang sebenarnya adalah kerja iblis dari awal, walaupun Allah berfirman, dia belum mengatakan itu haram lagi. Walaupun itu memang perbuatan jahat dan keji. Walaupun begitu, walaupun dia berkata sekurang-kurangnya, jangan mabuk ketika anda apa? Semasa anda solat. Walaupun begitu, ia masih dan tetap kerja siapa? Iblis. Tetapi Allah Azza wa Jal belum mengatakannya. Ia terlalu berat untuk buang tabiat buat segolongan orang pada masa itu. Jadi Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Walaupun semasa bersama Rasulullah SAW, dia membiarkan mereka meningkat naik hingga ke matang dan akhirnya memberi mereka keputusan akhir. Ini jahat, ini adalah kekejian. Anda perlu berhenti sama sekali. Apa yang saya cuba sampaikan kepada anda adalah sekarang anda memberikan dakwah kepada seseorang dan anda mengharapkan mereka berpusing dan berubah menjadi sahabi. Sekiranya bukan sahabi, sekurang-kurangnya seorang tabi'in. Dalam masa 24 jam. Bro, saya katakan itu haram semalam. Mengapa anda masih melakukannya, bro? Astaghfirullahaladzim, orang-orang ni tidak boleh berubah. Aku sudah bagi korang dakwah, mereka tak berubah. Aku sudah bagi dorang, aku bagi khutbah 20 minit. Tengok, tidak berubah langsung. Sabar kejap, relax. Bolehkah kamu membaca sesuatu tentang Nuh AS atau sesuatu, wahai kawan? Nuh AS berhak mengatakan orang tidak berubah. Kamu tidak mempunyai hak untuk mengatakannya. By the way, bukan kata-kata kamu atau kata-kata saya yang akan dapat mengubah orang. Bukan kata-kata kita yang mengubah orang. Allah yang mengubah manusia. Saya bermula dari sini kerana perbincangan ini seharusnya menjadi seimbang antara dunia dan akhirat. Dan perkara pertama yang ingin saya kongsikan kepada anda kadang-kadang ada di dakwah kami, kita senang membunuh harapan orang. Kita terlalu cepat mengharapkan mereka. Sebenarnya, apabila anda memberikan seseorang dakwah, walaupun sebagai seorang Muslim yang tidak taat kepada Allah, banyak lelaki muda datang kepada saya hari ini dan berkata, rakan-rakan saya di college mereka minum, rakan-rakan Muslim mereka minum, mereka melakukan dada dan mereka lebih teruk dan saya cuba memberi mereka nasihat apa yang perlu aku lakukan. Saya tidak tahu apa yang perlu lakukan dengan orang ini. Mereka tidak mahu ikut saya ke Jumaat. Mereka tidak mahu ikut saya ke masjid. Saya cuba membuat mereka menonton video YouTube. Mereka tidak mahu mendengarnya. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan dengan mereka. Dan anda tahu apa yang saya katakan? Anda hanya perlu bersabar dengan mereka dan terus berikan mereka peringatan. Dan jangan menyerah kerana anda tidak tahu kata-kata kamu yang mana akan ditanam di dalam hati mereka seperti biji benih. Dan anda tidak tahu bila benih itu Allah akan beri nyawa. Anda tidak akan tahu. Mungkin akan berlaku setahun dari sekarang bahawa kata-kata yang anda katakan kepada mereka akan kena. Mungkin ia akan berlaku 10 tahun dari sekarang. Mungkin ia berlaku dalam sekelip mata. Ia bukan bergantung kepada kita. Itulah sebabnya dalam ayat yang sama menjelang akhir, apa yang Allah katakan kepada kita. Dia memberitahu kita, Inna Rabbaka huwa a'lam. Allah lebih mengetahui siapa yang dibimbing dan siapa yang sesat.